saya Adeline Zulaikha binti alias nombor matrik 052314. Saya akan membentangkan tentang sejarah penubuhan Majlis Agama Islam Negeri Terengganu. Menurut tinjauan yang telah ditemui, Majlis Agama Islam dan Adat Istiadat Melayu atau dipanggil MAIDAM diwujudkan pada tahun 1949 sewaktu Undang-Undang Bilangan Poin 1 tahun 1949 diwartakan pada 16 Februari pada tahun yang sama. Menurut warta tersebut, bahawa Yang Maha Mulia Sultan akan menyebabkan undang-undang itu dilaksanakan bagi merapikan semua perkara berkaitan agama dan bagi mewujudkan satu Majlis Agama Islam dan Adat Istiadat Melayu agar dapat memberi nasihat atau peringatan kepada Duli Yang Maha Mulia di dalam semua perkara yang berkaitan dengan agama dan adat istiadat Melayu. Undang-undang ini juga dinamakan sebagai Undang-Undang Majlis Agama Islam dan Adat Istiadat Melayu 1949. Ahlinya terdiri tidak lebih daripada 3 orang ahli rasmi yang memegang jawatan yang bergaji di bawah kerajaan negeri dan tidak kurang daripada 5 orang ahli yang bukan rasmi. Berhubung dengan perkara itu, sepanjang undang-undang tersebut diwujudkan, senarai keahlian majlis tidak ditemukan sehinggalah undang-undang itu dipinda pada 6 tahun kemudian, iaitu dengan termaktubnya Undang-Undang Pentadbiran Hukum Syarak tahun 1955. Undang-undang ini juga meluputkan istilah istiadat dan ditempatkan di bahagian 3 di bawah fasa 6 hingga 21 dengan menonjolkan peranan dan fungsi yang lebih jelas. Bermula 1 Julai 1958 telah ditemukan senarai keahliannya yang diwartakan dari semasa ke semasa hingga sekarang. Seterusnya, Pesuruhjaya Hal Ehwal Agama Terengganu dilantik menjadi Yang di-Pertua Majlis dan perkara ini terjadi sehingga kerajaan mengulang mewartakan enakmen pentadbiran Hal Ehwal Agama Islam 1986 pada 26 Mac 1987. Fungsi penubuhan Majlis Agama Islam dan Adat Istiadat adalah bertujuan untuk membantu dan menasihatkan Duli Yang Maha Mulia Sultan dalam semua perkara yang berkait dengan hal ehwal Islam dan adat Melayu. Antara objektif penubuhan MAIDAM adalah yang pertama, untuk memastikan pengurusan dan perjalanan hal ehwal Islam di negeri ini berada di landasan yang betul. Yang kedua, untuk memastikan harta-harta Islam terpelihara dan terjaga rapi, berkembang dan membangun mengikut syarak. Dan yang terakhir adalah untuk memastikan semua orang Melayu mengeluarkan zakat kepada Majlis Agama Islam dan Adat Istiadat Melayu MAIDAM. Misinya adalah untuk menjadikan MAIDAM sebuah institusi Majlis Agama Islam yang unggul dan cemerlang di Malaysia. Visinya pula adalah untuk melaksanakan segala polisi dan dasar MAIDAM dengan cekap dan berkesan. Seterusnya, organisasi MAIDAM. Antaranya adalah Seksyen Pembangunan dan Pengurusan Harta. Latar belakangnya diketuai oleh Penolong Kanan Setiausaha Pembangunan Harta yang bertanggungjawab kepada Ketua Penolong Setiausaha Baitul Mal. Seksyen ini mempunyai skop aktiviti yang khusus iaitu memantapkan penyertaan dalam milikan aset MAIDAM, wakaf dan Baitul Mal melalui pembangunan dan hartanah serta memastikan pentadbiran penyelenggaraan premis kepunyaan MAIDAM, Baitul Mal dan wakaf dapat dilaksanakan dengan sewajarnya. Memainkan peranan yang penting dalam membangun, mentadbir dan menyelenggara premis majlis, memajukan tanah majlis, Baitul Mal, wakaf serta memastikan pembangunan ekonomi majlis berjalan lancar seiring dengan perancangan. Unit ini telah melaksanakan beberapa aktiviti sejak tahun 1997 sama ada ke atas tanah dan harta majlis, wakaf dan penyertaan zakat serta Baitul Mal. Berikut merupakan antara beberapa projek yang telah berjaya dilaksanakan. Yang pertama adalah pembinaan bangunan asrama bagi pelajar Kolej Yayasan Terengganu.
Yang kedua, pembinaan bangunan pejabat 12 tingkat di Jalan Sultan Ismail, Kuala Terengganu. Yang ketiga, pembinaan 25 unit rumah di bawah skim perumahan desa Maidam di Kemaman. Yang keempat, penyertaan usaha sama dalam ladang kelapa sawit bersama TDM. Yang kelima, pembinaan 13 unit rumah kedai di Pekan Batu 6. Yang seterusnya, pembinaan surau Said Sagaf di Bandar Kuala Terengganu. Yang ketujuh, pembinaan asrama penginapan pelajar Universiti Darul Iman. Yang ke-8, pembinaan secara joint venture 98 unit perumahan dan kedai di Tok Jembal, Kuala Terengganu. Yang ke-9, pembinaan 4 unit kedai setingkat di Teluk Lipat Dungun. Yang ke-10, membina 10 unit rumah kedai 2 tingkat di Dungun. Yang ke-11, membina 8 unit gerai perniagaan di Bukit Kecil, Kuala Terengganu. Dan yang terakhir, membina kompleks Darul Hidayah untuk saudara baru di Titian Lembut, Kuala Terengganu. Okey, itu saja daripada saya. Sekian, terima kasih.